أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. Segala puji bagi Allah yang mencipta sekalian alam dengan penuh sifat kasih sayang, dan yang mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Dan tidaklah Allah menjadikan insan ini melainkan untuk bersujud dan beribadah kepadanya. Sesungguhnya Engkaulah ya Allah yang telah menunjukkan kebesaran dan kehebatan-Mu, dan betullah hati manusia itu yang tidak dapat memandang kebesaran dan kehebatan-Mu. Sesungguhnya keraslah hati manusia itu yang tidak dapat merasai kehampiran-Mu. Sesungguhnya gelaplah mata hati manusia itu yang tidak dapat melihat Engkau di mana-mana, di hadapan dan di belakang, di atas dan di bawah, di kiri dan di kanan. Segalanya asma wa sifat yang menunjukkan segalanya akan kewujudannya, agar manusia itu mengenal dirinya dan mengenal kefakiran dirinya. Salawat dan salam pada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir cahaya daripada Allah. Qad ja'akum minallahi nur, telah datang kepadamu cahaya, dan ikutilah cahaya ini dan jangan kamu berpaling daripada cahaya ini. Ialah cahaya Allah yang membawa kamu kepada Tuhanmu, daripada hakikatnya dan daripada syariatnya. Akalmu, pandangan matamu, telingamu, lisanmu dan gerak langkahmu mestilah sentiasa bersama dengannya. Kerana jika tidak bersama dengannya, kamu telah keluar dari cahaya Tuhanmu, dan kamu tidak akan menemui Tuhanmu, melainkan kamu akan hidup seperti haiwan dan tidak lagi makna kehidupan ini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang ke dunia ini memberi harta, kekayaan dan yang lain, melainkan datang kepada manusia ini menghubungkan hati manusia dengan Tuhan, agar orang miskin tidak merasa kemiskinannya dan orang kaya tidak merasai kekayaannya. Orang berpangkat tidak merasai pangkatnya. Orang hina tidak merasa hinanya. Siapakah kita di alam ini untuk merasa kesombongan dengan pangkat kita, sedangkan ialah kurniaan Tuhan kepada kita? Siapakah kita merasa sombong dengan kekayaan kita, sedangkan tanpa Tuhan siapakah kita? Siapakah kita untuk merasa kemiskinan jika Tuhan berada dalam hati kita? Orang yang ada Tuhan dalam jiwanya, dialah yang kaya, yang paling kaya. Sehingga orang-orang sufi berkata, sesungguhnya para raja-raja akan cemburu kepada kami jika mereka mengetahui apa yang ada dalam batin kami, kerana kamilah yang paling kaya di antara yang kaya. Kerana kami tidak berhajat sesuatu pun di dunia ini, kerana Allah sudah cukup bagi diri kami. Inilah kekayaan yang sebenarnya yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu bertelingkah kerana harta dunia yang kecil. Jangan kamu bergaduh, dan jangan kamu bermasa muka, dan jangan kamu berperang. Hanyalah menutup duniawi yang kecil ini, dan jangan kamu mencari sesuatu pujian-pujian manusia yang tidak memberi manfaat kepadamu, dan hidupmu penak
Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ingatan kita kepadanya. Apabila kita lalai kepadanya, maka kita tidak ada makna di sisinya. Umur kita 40 tahun, berapa saatlah kita telah mengingatinya, itulah nilai kita di sisinya. Maka jangan kita berpaling dari yang lain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Carilah dia dalam ibadah, jangan mencari kita di dalam ibadah. Berapa ramai manusia yang beribadah tetapi tidak menjadi orang-orang Tuhan, tetapi menjadi orang-orang yang dikatakan menjadi jalan syaitan. Berapa ramai orang yang beribadah tidak dekat dengan Tuhan. Semakin banyak dia beribadah, semakin banyak dia bersujud, dia semakin jauh dengan Tuhan. Kerana dia menghitung ibadahnya dan dia merasa ibadah itu daripada dirinya. Dia tidak melihat ibadah itu kurniaan Tuhan kepadanya. Maka ibadahnya menyebabkan dia semakin jauh dengan Tuhan. Berapa ramai orang-orang alim, semakin banyak ilmunya, semakin jauh dia dengan Allah. Kerana ilmunya mahu dia tetap pada ketakaburan. Sedangkan takabur itulah yang menjatuhkan iblis laknatullah. Maka jangan kita memilih jalan syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Inilah jalan takabur, jalan riya, jalan sama'ah, jalan ujub. Dan kita bersihkan diri kita daripada segala sifat-sifat ini agar kita benar-benar menjadi hamba Tuhan yang benar. Inilah ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia, agar manusia itu memahami bahawasanya dia tidak bersendirian dengan Allah, tidak bersendirian dalam hidupnya. Dia sentiasa bersama dengan Tuhannya. Jangan kamu gundah, wahai manusia. Jangan kamu rasa resah, jangan kamu sedih. Bahawasanya Allah sentiasa melihat hatimu. Allah melihat gerak hatimu. Allah melihat kesedihanmu. Allah melihat kegembiraanmu. Segalanya diperhatikan oleh Allah. Tetapi kehidupan inilah untuk dia menguji kita. Dia menguji kita. Dan tidak berhak kita bertanya kenapa. Nabi Ayub alaihissalam tidak bertanya, ya Allah, kenapakah Engkau menghilangkan segala hartaku, Engkau menghilangkan segala anak-anakku, Engkau mendatangkan penyakit sehinggalah tubuhku tidak dapat dihidup baunya oleh manusia, sehingga aku bersunyian di dalam gua yang jauh daripada manusia. Sehingga malaikat berkata, ya Nabi Ayub, berdoalah kamu kepada Allah. Nabi Ayub tidak mau berdoa. Sesungguhnya kenikmatan Tuhanku yang selama ini beri kepadaku, aku malu untuk berdoa kepadanya. Kenapa? Nabi Ayub tidak bertanya kenapa. Kerana dia yakin bahawasanya Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepadanya. Allah tidak akan menzalimi dirinya. Inilah dikatakan tauhid ma'rifat. Ini yang dikatakan tauhid tasawuf. Ini yang dikatakan tauhid sufi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar di padang pasir yang kering kotak, Siti Hajar memegang kuda Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai suamiku, kenapa engkau mau tinggalkan aku di sini dengan anak kecil di tempat tanah yang kering kontang yang tidak ada air? Nabi Ibrahim tidak berpaling. Hajar memegang lagi kuda Nabi Ibrahim. Ya Nabiku, ya suamiku, kenapa engkau mau tinggalkan aku di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab lagi, malah tidak berpaling, kerana hatinya tidak tergamak melihat isteri dan anak yang kecil ditinggalkan di padang pasir kering kontang. Lalu Siti Hajar bertanya, ya Nabi Allah, adakah ini perintah Allah? Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, ini perintah Tuhan. Maka Hajar melepaskan kuda. Kalau inilah perintah Tuhan,
Sesungguhnya aku bertawakal kepada Tuhanku, Maha Suci Tuhanku. Dia tidak akan menzalimi aku walau sedetik. Inilah keyakinan, inilah ketauhidan seorang hamba kepada Tuhannya, tidak berburuk sangka sedikit pun dan takdir Tuhan kepadanya, walaupun pada zahir pandangan matanya kesakitan, walaupun penuh kepedihan. Kalau inilah dari Tuhan, kalau inilah dari kehendak-Mu ya Allah, aku reda kepadamu ya Allah. Aku reda kalau inilah jalan untuk aku mencapai cinta-Mu, aku akan tempuh jalan ini dengan bersungguh-sungguh dan tidak akan aku merungut-rungut. Berkata Rabi'atul Adawiyah, jika di dalam neraka itulah redamu ya Allah, nescaya aku akan terjun ke dalam api itu mendapat redamu. Maka jalan tauhid tasawuf ini mengajar manusia agar hatinya diam, agar nafsunya dibersihkan daripada nafsu amarah yang sentiasa merungut-rungut, yang sentiasa bersifat resah dan gelisah, yang sentiasa bersifat dengan penuh kemiskinan, yang sentiasa bersifat tidak berpuas hati dengan apa yang ada. Maka selagi nafsu amarah ini tidak dibersihkan, maka seorang beraja tetap menjadi miskin, seorang pembesar tetap menjadi miskin. Tetaplah manusia yang diberi segala kenikmatan itu tidak memiliki segala sifat kepuasan hatinya. Maka di sinilah tauhid tasawuf mengajar bersihkan hatimu, bersihkan haiwan yang ada dalam hatimu itu. Itulah yang mencelakakanmu, itulah yang menderitakan dirimu. Bersihkan dia, naikkan dia kepada nafsu mutmainnah. Di situ kamu akan menemui kebahagiaan dirimu. Walaupun kamu tidak menjadi orang-orang yang dikenali manusia, walaupun kamu hidup hanya selasa pinggan, walaupun kamu hidup dalam keadaan sepenuh ketaifan, tetapi kamu bahagia sebahagianya kerana hatimu memiliki sifat redha, hatimu memiliki sifat syukur pada Tuhan. Pernah terjadi Syekh Ibrahim Adham di dalam istananya, dia gelisah, tidak boleh tidur. Lalu dia melihat di luar istana ada seorang tua yang memegang hanya sekeping roti, lalu makan roti tersebut kemudian tidur. Lalu katanya, bagaimanakah seorang tua ini yang sekeping roti dia boleh lena tidur, sedangkan aku tidak boleh tidur dengan istana yang begitu indah, dengan makanan yang begitu mewah. Lalu dipanggil orang tua tersebut. Lalu dia kata, wahai orang tua, aku mau bertanya kepadamu, apakah yang menyebabkan kamu boleh terlena dengan sekeping roti? Lalu kata orang tua, wahai tuanku, saya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kenapa kau tuanku bagi saya, menangkap saya ke sini? Lalu katanya lagi, wahai tuan, orang tua, kabarkan kepadaku, apakah yang menyebabkan kamu terlena dengan sekeping roti? Lalu kata orang tua tersebut, wahai tuanku, yang ada padaku ialah sifat redha dan syukur. Sifat ini yang melenakan aku, sifat ini yang menyebabkan aku tidak cemburu kepada sesiapa. Sifat ini yang menjadi kita kaya dan bahagia. Inilah ajaran tauhid sufi, mengajar kita bahagia dan kita tidak menghirau sesiapa di hidup kita. Kamu dengan nikmat Tuhanmu, aku dengan nikmat Tuhanku. Kamu diuji dengan Tuhanmu dengan caramu, aku diuji Tuhan dengan caraku. Semua kita menghadapi ujian, semua kita melalui ujian, tetapi cara yang berbeza-beza. Jangan kata kita melihat, oh dia kaya, dia telah lulus, dia tidak susah seperti kita menghadapi ujian. Dia tidak percaya. Orang kaya bukan orang yang percaya. Orang kaya sekarang dalam ujian kekayaannya. Kejayaannya ialah bila dia mati dan dua kali syahadat. Kejayaannya ialah bila Allah redha dengan kekayaannya. Orang miskin tidak dikatakan miskin kalau dia redha dengan apa yang Tuhan
pandangan mata hati hendak dibuka. Inilah ajaran Tauhid Sufi. Kenapakah hati saya tidak dapat memandang ini? Karena hati kita penuh kegelapan. Maka Tauhid Sufi bukan Tauhid kalami, di mana Tauhid kalam membicara ilmu secara perbahasa akal. Sehingga Imam Ghazali berkata, seorang yang ilmu kalam, sama ada dia mengetahui dalil atau tidak mengetahui dalil, dia tetap orang awam dalam dia mengenal Tuhan. Tauhid Sufi tidak sekadar mengajar kalami ataupun pemikiran, tetapi dia mengajak mengenal Tuhan pada jiwa, sehinggalah jiwanya merasai kebesaran Allah, sehingga jiwanya merasai sifat-sifat Allah yang agung. Dan tidak ada jalan lain untuk mencapai ini melainkan dengan jalan sufi, pembersihan kalbu, jalan tazkiratun nafsi, dengan jalan suluk di bawah pimpinan para mursyid. Dengan pimpinan yang betul, dengan jalan sanak yang betul, zikir yang betul, maka nafsu kita dibersihkan. Bila kalbu kita dibersihkan, maka saat itulah nur ilahi memancar dalam batin kita. Bila nur itulah memancar dalam batin kita, maka ketika batin kita syuhud kepada Allah sekalian apa sedang kehidupan kita, apa saja kita lihat, kita dengar, dan apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini, kita sesama memadan kepada Tuhan. Inilah kebahagiaan yang sejati, yang menghapuskan sifat dengki, tamak dan halabah. Maka lahirlah sifat-sifat yang baik, lahirlah kasih sayang di antara kita, yang menyebabkan kita berteringkah di antara kita. Inilah sifat ketakaburan dan sifat ketamakan yang tidak kita bersihkan dalam jiwa kita. Kalau dibersihkan dua sifat ini, maka kita hidup penuh dengan damai. Manusia hidup penuh dengan kasih sayang. Inilah juga jalan yang dipimpin, yang dibawa oleh para ulama-ulama kita. Dan sekarang kita dibimbing lagi selepas wafatnya Rasulullah SAW. Para pewaris Nabi membimbing kita terus mengajak jiwa-jiwa insan ini mengenal Tuhan agar dia mencapai kebahagiaan sejati dunia dan akhirat. Dan inilah di hadapan kita Abuya terus membawa langkah meneruskan perjuangan sebagai pewaris Nabi di akhir zaman. Di mana-mana seluruh dunia para ulama-ulama sufi bergerak. Mereka tidak mengajar kepada kekuasaan. Mereka tidak mengajar untuk kita bertelingkah antara kita. Dia mengajar kita tentang kembalikan hatimu pada Tuhan dan merendah diri antara kita. Saling kasih sayang, saling cinta mencintai. Maka Abuya bergerak daripada desa sampai kepada kota. Saya mengikuti perjalanan Abuya ini. Saya mengikuti daripada Aceh, bergerak dari tempat dari tempat 5 orang, 10 orang, 100 orang. Malah ada tempat yang kami pergi, kami lebih ramai daripada pendengar. Ini peringkat awal. Kami pergi dengan 10 orang, yang mendengar hanya 2 orang. Abuya seperti sama saja. 2 orang, 20 orang, 100 orang, 2000 orang. Abuya akan bercakap benda yang sama dengan tidak ada erti merungut dan penat dan lelah. Kerana apakah? Kerana cinta dan kasih sayang kepada umat. Kerana apakah Abuya bersikap seperti ini? Kenapakah para pewaris Nabi bersikap seperti ini? Kerana mereka memiliki cahaya kecintaan Nabi SAW pada diri mereka. Cahaya cinta Nabi ada dalam dada para mursyid. Mereka hanya mahukan kita. Dia hanya mahukan kita mengingati Allah. Mereka hanya mahu kita semua ini mengingati Allah, mengenal Allah, cinta kepada Allah, sujud kepada Allah. Tidak mereka mahu harta kita. Mereka
Mereka tidak mahu sesuatu apa di tangan kita. Mereka tidak mahu apa jua kemegahan. Mereka tidak mahu disanjung-sanjung. Jika dikurniakan Tuhan, mereka menerimanya. Tapi kegembiraan mereka bukannya sanjungan-sanjungan. Kegembiraan hati mereka adalah bila melihat anak-anak mereka ini telah terbuka pandangan hatinya kepada Tuhan, sehingga menjadi orang-orang yang benar dengan Tuhan, sehingga menjadi orang-orang yang ada pandangannya ketika dia bersendirian atau ramai, sehingga dia selalu menyaksikan Allah, sehingga dia menyaksikan kefakiran dirinya, kehinaan dirinya, dan dia melihat anak-anaknya tekun beribadah dan berzikir dan mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Inilah kegembiraan para mursyid. Kegembiraan seorang guru bukannya melihat segala kehebatan kumpulan yang ramai. Kegembiraan seorang guru bila melihat murid-muridnya yang berkasih sayang. Murid-muridnya tidak ada dengki antara satu sama lain. Dan muridnya bangun menyebarkan ilmunya. Tidak pulang daripada sini hanya berbicara mencari kemegahan dan kelebihan. Tidak pula menceritakan saya datang majlis ini bersama dengan Abuya menerima ilmu dan kita berbahas antara kita. Sedangkan apa yang dikehendaki oleh Abuya dan segala para guru-guru kita sini yang menyampaikan pesanan dan nasihat ialah agar kita menyebarkan ilmu ini, mencahayakan ilmu ini agar berlakunya kebaikan kepada ummah dan kekuatan kepada Islam kembali, dan menjadikan negara kita, tempat yang kita berteduh ini, penuh kedamaian dan penuh dengan keharmonian. Inilah yang kita mahukan.